Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Mu'alim Faiz bagi subjek Akidah tahun 4. Jadi insyaAllah hari ini kita akan cuba mempelajari pelajaran yang keempat, iaitu perbandingan antara Islam dengan agama lain. Jadi hasil daripada pembelajaran sepatutnya kita akan dapat ada 4, iaitu pertama, menceritakan tentang agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan Sikh. Jadi insyaAllah Mak dah bagi sebelum ni slide yang telah menceritakan mengenai agama-agama yang tadi disebutkan tadilah. Jadi insyaAllah semua bila kita baca tu, bila antum baca tu, bolehlah antum terangkan, menceritakan mengenai agama-agama tersebut. Yang kedua, memberi contoh-contoh amalan bagi setiap agama pun terdapat dalam slide yang telah Mak berikan. Yang ketiga, membezakan secara ringkas agama Islam dengan agama-agama lain. Ini adalah soalan yang telah Ma'alim tanyakan dalam slide tersebut, tapi Ma'alim belum jawablah. Jadi insyaAllah kita akan tengok pada hari inilah. Dan yang keempat, memahami, menyedari dan menolak agama selain daripada Islam. Jadi ini adalah, boleh katakan, sebab apa kita nak tengok perbandingan antara Islam dengan agama lain, supaya kita dapat memahami dan menyedari bahawa sebenarnya agama yang paling terbaik sekali adalah agama Islam, dan kita menolak agama selain daripada Islam untuk kita lebih menghayati ataupun kita lebih menghargai Islam yang ada pada diri kita, insyaAllah. Okay, jadi yang ni Mak tak nak terangkan. Okey, kita tengok kesimpulannya. Daripada kita dah tengok, bila kita daripada slide kita dah tengok setiap agama, ciri-cirinya. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat adalah Islam mempunyai perbezaan yang amat ketara dengan agama-agama lain. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri bagi setiap agama tu, kita akan tengok sangat-sangat berbezalah antara agama Kristian, agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, agama Sikh dengan Islam. Jadi antara perbezaannya adalah yang pertama, urusan agama yang terbatas. Bagi agama-agama lain, urusan agama hanya diamalkan dalam ibadah-ibadah khusus seperti di gereja, kuil dan rumah-rumah sembahan mereka sahaja. Jadi kalau kita tengok macam agama Kristian, mereka beribadat di gereja, agama Hindu di kuil, agama Buddha di tokong. Jadi ibadah mereka hanya terbatas hanya di tempat-tempat tertentu sahaja. Berbeza sekali dengan Islam, yang mana kalau kita ambil contoh solat, kalau solat berjemaah tu di masjid lah. Tetapi kita boleh solat sunat di rumah atau di mana-mana sahaja yang kita berada. Jadi berbezalah dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau kita tengok dalam hal sosial, politik, ekonomi, hanya terdapat prinsip-prinsip umum sahaja. Jadi kalau di dalam agama-agama lain, tak ada diceritakan mengenai sosial, politik, ekonomi. Tetapi dalam Islam ada disebutkan secara prinsip umum, yang mana menjadi panduan asaslah kepada seorang Muslim itu. Jadi kalau kita tengokkan bahawa Islam itu dia mengatur dan memandu seluruh kehidupan manusia di dalam dan di luar masjid dengan terperinci. Jadi sebab itulah kita katakan Islam itu adalah agama yang syumul, yang kita telah belajar sebelum ni. Jadi Islam itu menceritakan, meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Okey. Perbezaan yang kedua yang kita boleh dapat adalah menjadikan berhala sebagai perantara. Ini adalah jelas, amat jelas sekali lah. Kita boleh tengok bagaimana orang Kristian mereka telah mensyirikkan Allah dengan mengatakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Okay, bagi agama Hindu, agama Buddha, mereka menyembah berhala. Mereka ada patung-patung dewa-dewa yang mereka percaya. Jadi
secara tidak langsung mereka sebenarnya telah mensyirikkan Allah. Yang sepatutnya sebenarnya dalam Islam, kita hanya menyembah, beriman kepada Allah semata-mata. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya, upacara agama yang bertentangan dengan fitrah. Okey, jadi kalau kita tengokkan, banyaklah upacara agama yang diamalkan oleh agama lain yang kalau kita tengokkan tidak bersesuaian dengan fitrah dan tidak amali, kita kata. Ini kerana ajaran selain Islam dicipta sendiri oleh manusia. Kerana mereka agama yang lain tu manusia telah yang diciptakan, direka-reka oleh manusia tu. Jadi mestilah terdapat kelemahan. Berbanding kalau kita nak bandingkan dengan agama Islam, Islam itu adalah agama yang Rabbani, yang kita telah belajar sebelum ni, iaitu datangnya daripada Allah. Jadi semestinya benda yang datang daripada Allah itu mestilah bersesuaian dengan fitrah kita dan Allah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita tak perlukan. Jadi berbezalah Islam dengan agama-agama lain. Jadi Malik nak bacakan satu ayat di sini, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maksudnya, hadapkanlah dirimu engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad ke arah agama yang jauh daripada kesesatan, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia daripada semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Jadi dalam ayat ini dia nak ceritakan mengenai fitrah. Allah telah ciptakan manusia itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah Islam, itulah Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi ibu bapa lah yang akan membentuk mereka. Kalau Islam, insyaAllah Islam lah anak-anak. Kalau Yahudi, Yahudi lah. Kalau Kristian, Kristian lah anak-anak itu. Okey, insyaAllah di sini ada soalan uji minda. Kalau antum ada buku, boleh Malina antum salin. Kalau buku tak ada, boleh tengok video ni dan salin dalam kertas. Jadi Malina akan cuba bacakanlah soalan yang ada kat sini. Okey, ada 7 soalan. Soalan uji minda. Jadi setelah kita dah belajar 3 hasil pembelajaran tadi, iaitu kita dapat menceritakan, kita dapat memberikan contoh amalan dan juga kita membezakan antara Islam dan agama-agama lain. Jadi kita cuba tengok soalan Malina akan cuba bacakan. Okey, soalan 1, agama sebelum tu arahan. Tandakan raik pada pernyataan yang betul dan pangkah pada yang salah. Okey, kalau pernyataan tu betul, tanda raik. Kalau salah, tanda pangkah. Okey, soalan nombor 1, agama yang benar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Okey, itu pernyataan yang pertama. Yang kedua, penganut agama Kristian mendakwa Nabi Musa ialah bapa Allah. Yang ketiga, teks doktrin Trinity dalam agama Kristian adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Rohul Kudus. Yang keempat, pengasas agama Buddha telah mendakwa mereka adalah umat terpilih di sisi Tuhan. Okay, nombor 5, pengasas agama Buddha ialah Siddhartha Gautama Buddha. Yang keenam, agama Hindu merupakan ajaran berasaskan kepercayaan terhadap dewa-dewa. Nombor 7, dalam agama Sikh, apabila seorang remaja perempuan yang mencapai umur 11 hingga 16 tahun, mereka akan melakukan upacara pemakaian serban. Jadi insyaAllah, kalau pernyataan itu betul, tanda right.
Kalau salah, tanda salah. Jadi kalau ada buku tulis, buku latihan boleh salin dalam buku latihan. Kalau tak ada, boleh salin dalam kertas kosong, insyaAllah. Jadi cakap ini untuk hari ini. Jadi semoga anda dapatlah 3 si pembelajaran yang ada yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi semoga kita doakanlah semoga apa yang berlaku sekarang ni, wabak COVID-19 akan dapat segeralah berakhir dan kita dapat kembali hidup seperti biasa, insya-Allah. Jadi wallahu alam, setakat ini sahaja. Sekian daripada Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.